Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua, hari ini ada satu saya nak kongsi dengan kamu semua, dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, sahabat-sahabat semua yang menonton video hari ini. Adakah setelah ini dinyatakan Muhyiddin Yassin akan ditangkap penguat kuasa, ditangkap polis, ditangkap SPRM? Akhirnya pendedahan demi pendedahan berlaku. Pendedahan demi pendedahan, pembongkaran demi pembongkaran, yang akhirnya membuat pemimpin-pemimpin yang terdahulu perlahan-lahan rahasia mereka dikorek. Seperti visi dan misi Datuk Seri Anwar Ibrahim, reformasi. Seperti apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat membenci pemimpin-pemimpin yang terlibat rasuah. Ini pasti mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi saya sangat menyokong apa yang dinyatakan, apa perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghapuskan rasuah di Malaysia. Tidak kiralah pemimpin yang lama, pemimpin yang terkini. Akhirnya satu kenyataan daripada Syabuddin, di mana Syabuddin membuat kenyataan bahaya bila mereka yang mendapat kuasa. Persoalannya siapa? Jadi, perlahan-lahan pendedahan demi pendedahan berlaku. Setelah seorang ketua pegawai eksekutif, CEO sebuah syarikat swasta ditahan SPRM. Selepas disyaki menjadi orang tengah. Akhirnya orang tengah pun sudah dijumpa. Orang tengah dalam pengagihan proyek kerajaan di bawah package rangsangan ekonomi sepanjang 2020 sehingga 2022. Suspek lelaki berusia 42 tahun itu ditahan karena ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Dan menurut sumber itu juga, CEO itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya dan direman 5 hari bermula sehingga 10 Januari. Jadi akhirnya Mahkamah Magistrate Putrajaya mengumumkan kejutan besar. Katanya SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh proyek bernilai antara 50 juta sehingga RM 500 juta secara runding terus, dan hampir 90% proyek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan karena tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Jadi apa yang menjadi perhatian saya tuan-tuan dan bapak semua, pada 9 Desember tahun lalu SPRM berkata fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna dana package rangsangan ekonomi ketika COVID-19 akan tertumpu kepada RM 92,5 bilion, yaitu jumlah yang dibelanjakan kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, ini pasti satu pendedahan yang paling mengejutkan Muhyiddin Yassin. SPRM berkata RM 92,5 bilion melibatkan dana kerajaan daripada peruntukan yang dianggarkan 530 bilion yang dibelanjakan pada 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Dan berdasarkan jumlah itu, 92,5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437,5 bilion bukan daripada kerajaan. Dalam pada itu, sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Ini pasti dibenci Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa kontraktor yang telah disoal siasat mengaku
bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam account sebuah partai politik konon untuk tujuan pembiayaan politik. Akhirnya Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan dan memaklumkan case disiasat mengikut Section 16. Jadi ini pasti satu kejutan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Adakah Muhyiddin Yassin ataupun siapa sajalah pemimpin pada ketika itu yang terlibat secara langsung tentang ini, tentang case ini akan ditangkap? Jadi ini pasti kejutan besar. Tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya SPRM membuat satu pendedahan, satu keputusan paling dahsyat, paling mengejutkan hari ini. Saya nak kongsi dengan kamu tuan-tuan dan bapak semua, apa keputusan terkini SPRM, siapa yang menjadi dalang berkenaan dengan satu penyelewengan dana yang menjadi mencurigakan rakyat Malaysia semasa pimpinan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, semasa PN menjadi kerajaan. Akhirnya satu kenyataan daripada Syabuddin.com bila Syabuddin.com membuat pendedahan bahwa sangat bahaya bila puak ini yang mendapat kuasa. Siapakah sebenarnya puak ini? Dan kita tahu case ataupun penyelewengan dana RM 600 bilion yang menjadi isu sejak tahun lalu. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share kepada seluruh Malaysia video ini. Menurut Syabuddin, bahaya bila puak ini yang mendapat kuasa, dan saya yakin puak yang dimaksudkan oleh Syabuddin.com ini adalah Perikatan Nasional. Akhirnya seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat swasta ditahan SPRM selepas disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan proyek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang 2020 sehingga 2022. Jadi akhirnya orang tengah telah disyaki dan telah ditahan oleh SPRM, dan beliau adalah CEO sebuah syarikat swasta. Suspek itu yang berumur 42 tahun ditahan baru-baru ini ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Menurut satu sumber juga yang mengatakan CEO itu telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi kemarin dan direman 5 hari bermula hingga 10 Januari. Katanya SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadapnya dan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang juga dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh proyek bernilai 50 hingga 500 juta secara runding terus. Hampir 90% proyek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan karena tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Justru SPRM akan memfokuskan kepada 10% yang sedang berjalan. Jadi menurut pengetahuan tuan-tuan dan bapak semua, saudara-saudari semua, pada 9 Desember tahun lalu, SPRM berkata, membuat kenyataan pengumuman bahwa fokus mereka dalam siasatan berhubung dakwaan salah guna dana pakej rangsangan ekonomi ketika COVID-19 tertumpu kepada 92,5 bilion itu, yaitu jumlah yang dibelanjakan Kerajaan Perikatan Nasional. Siapa yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu adalah Muhyiddin Yassin. SPRM berkata hanya 92,5 bilion yang melibatkan dana kerajaan daripada peruntukan yang dianggarkan berjumlah 530 bilion yang dibelanjakan pada 2020 dan juga 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Adakah perlahan-lahan pendedahan demi pendedahan akan menimbulkan siapa sebenarnya dalang sebenarnya penyelewengan dana, rasuah ataupun sebagainya ini? Berdasarkan jumlah itu 92,5 bilion yang melibatkan dana kerajaan, manakala 437,5 bilion bukan daripada kerajaan.
Dan dalam pada itu sumber berkata, suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Maksudnya menjadi orang tengah pun saya rasa ini juga salah seorang dalang di dalam case yang serius ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika beliau dihubungi mengesahkan penahanan dan memaklumkan case disiasat mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Jadi akhirnya Syahbudin berpendapat bahwa bahaya puak ini mendapat kuasa. Jadi sudah pasti bahaya bila Muhyiddin ataupun PN yang mendapat kuasa. Adakah kita boleh buat tajuk begitu? Jadi tuan-tuan dan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya.